Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini umat Islam di Malaysia telah dikejutkan dengan penampilan satu aliran sesat yang dikenali sebagai The Ahmadi Religion, Peace and Light ataupun Ahmadi Agama Keamanan dan Cahaya. Aliran sesat ini dipimpin oleh seorang yang mendakwa sebagai Imam Al-Mahdi generasi yang kedua ataupun juga disebut sebagai Al-Qaim dengan menggunakan nama Abdullah Hashim Abbas-Sadiq. Dia ni adalah Imam Mahdi generasi yang kedua. Imam Mahdi yang utama ialah Muhammad bin Hassan Al-Askari, iaitu Imam ke-12 dalam kepercayaan Syiah. Kononnya Imam ke-12 ini sudah bangkit yang kononnya dia lahir pada tahun 255 Hijriah, iaitu 5 tahun sebelum bapanya Hassan Al-Askari meninggal dunia. Padahal dalam rekod sejarah, Hassan Al-Askari memang tak pernah ada anak seorang pun. Tapi nak jadikan cerita mereka menarik, kononnya dia ada anak yang bernama Muhammad Al-Mahdi bin Hassan Al-Askari. Dia ini adalah Mahdi atas segala Al-Mahdi. Maksudnya, dalam kepercayaan Ahmadi ini, ada seorang yang sebenar-benarnya Mahdi dan ada 12 orang Mahdi yang lain yang akan menjadi pembuka jalan kepada Al-Mahdi tadi. Kalau dalam isu peperangan, Al-Mahdi tadi tak akan lawan sikit pun. Dia cuma berikan arahan sahaja. Manakala 12 Al-Mahdi yang lainlah yang akan lawan dan menumpahkan darah. Kononnya, Mahdi ini telah keluar daripada persembunyian selama beratus-ratus tahun itu. Lalu pada tahun 1995, dia berjumpa dengan Al-Mahdi generasi yang pertama, iaitu Ahmad Al-Hasan. Kemudian terbit pula Mahdi generasi yang kedua, iaitu Abdullah Hashim Abbas-Sadiq, yang merupakan anak kepada Al-Mahdi generasi yang pertama dan cucu kepada Al-Mahdi atas segala Mahdi di dalam dunia rohani. Relax sahabat-sahabat, bila saya sebut Mahdi daripada tadi, dalam cerita mereka ni memang ada banyak Al-Mahdi. Bahkan nama-nama orang pengikut-pengikut mereka pun ada perkataan Mahdi di dalam nama mereka. Tetapi Mahdi dalam kepercayaan khusus mereka ni dia ada 13. Satu Mahdi yang utama dan 12 lagi Mahdi yang lain. Satu Mahdi utama dan 12 lagi successor. Dan khusus kepada Al-Mahdi generasi yang kedua disebut sebagai Al-Qaim, iaitu Abdullah Hashim Abbas-Sadiq. Abdullah Hashim Abbas-Sadiq ni jugalah yang menggembar-gemburkan tentang pemikiran mereka dan juga mengembangkan pemikiran ini di media-media sosial untuk menyebarkan dakwahnya. Ada dekat TikTok, dekat YouTube, dekat page-page dekat internet, sangat popular mereka. Kalau kita rujuk di TikTok mereka sekarang, dia dah ada 32,400 followers, sangat-sangat ramai dan ini hanya untuk di Asia sahaja, untuk yang berbahasa Melayu Malaysia sahaja. Di dalam khutbah-khutbah Al-Mahdi generasi yang kedua, dia ni biasanya akan baca skrip di dalam bahasa Inggeris. Kemudian dia pakai hoodie, pakai jaket hitam yang merupakan baju rasmi mereka, sambil menghadap dua patung bersayap di hadapannya. Dan ini jelas-jelas satu kemungkaran yang nyata. Bahkan dalam suasana yang begitu non-Islamik, yang kita sekali imbas pun tahu bahawa ini adalah ajaran sesat. Sahabat-sahabat, pemimpin atau wakil-wakil mereka di setiap negara disebut sebagai bishop. Di Malaysia dan di Indonesia, dia punya bishopnya ialah Kashfullah bin Amaluddin. Kalau kita rujuk dekat LinkedIn, mengatakan dia tinggal di Shah Alam. Tapi tempat tinggal yang sebenar saya tak tahu. Kashfullah ni, dia dengan geng-geng dia pun apabila buat talk show dekat media sosial, dia pun sama juga macam Al-Mahdi dia. Iaitu sentiasa baca skrip yang ada dekat depan mata. Kalau kita tengok macam tu, kita nak buat satu teori konspirasi, kita tengok seolah-olah mereka sedang dikawal oleh seseorang yang lain. Selain daripada itu, sahabat-sahabat, mereka dikatakan mempunyai kitab suci mereka sendiri yang ditulis oleh Al-Mahdi generasi yang kedua, iaitu The Goal of the Wise. Sahabat-sahabat, agama Ahmadi ini dia mengaku bahawa mereka bawa ajaran baru, bawa agama baru, iaitu agama Islam yang sebenar. Tetapi mereka tetap memalikkan dengan pelbagai sumber-sumber agama Islam yang kita sedang anuti. Kadang-kala Syiah, kadang-kala Sunni, kadang-kala sumber Yahudi dan Kristian yang dianggap menyeberangi mereka pun mereka kaut. Tapi paling banyak sumber yang mereka kaut adalah daripada Syiah. Sedangkan dalam Islam, sahabat-sahabat, kita sangat tekankan tentang sumber dan juga dalil. Tak boleh kita main awang-awangan sebab agama ni dia banyak assumption tanpa sebarang bukti yang nyata.
Sahabat-sahabat, terdapat banyak kesalahan yang ada di dalam agama Ahmadi ni, tapi ada beberapa kesalahan yang bersifat logical fallacy. Antaranya ialah terdapat kesimpulan yang prematur yang dibuat berdasarkan kepada hubungan sebab dan akibat tanpa bukti yang memadai. Sebagai contoh, dakwaan bahawa Muhammad bin Hasan al-Askari itu dilahirkan pada tahun 255 Hijriah. Padahal tak ada bukti yang menguatkan pun tentang kelahiran dia. Apatah lagi, bagi mereka yang nak cari sungguh tentang fakta dan juga data, mereka tak akan temui sebarang tanda-tanda kelahiran Mahdi Al-Muntazar ini. Demikian juga dakwaan daripada Mahdi generasi yang pertama, iaitu Ahmad Al-Hasan. Dia kata bahawa dia ni ada keturunan Muhammad bin Hasan Al-Askari dan menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi generasi yang pertama. Dia sekadar sebut saja. Dia tak ada sebarang bukti yang jelas. Dia kata dia jumpa dengan Imam Mahdi, iaitu Imam ke-12 dalam mazhab Syiah, tetapi dia sendiri hanya dakwa saja. Tak ada sebarang bukti tentang hal berkenaan. Kita kata tak memuaskan. Itu masalah yang pertama. Yang kedua ialah konsep Al-Mahdi dan Imam itu lebih mulia daripada para Nabi dan Rasul. Sebab tu kita boleh tengok mereka ni dekat TikTok mereka mudah-mudah saja nak menghina Nabi dan Rasul dalam video-video mereka. Kita tengok dekat sini. Dekat podcast mereka dia sebut Nabi Daud AS tiduri isteri orang. Nabi Sulaiman, akibat Sulaiman AS memiliki 700 isteri dan 300 gundik. Kesalahan Nabi Elijah AS disebut lagi. Kesalahan Nabi Yahya, ragu kenabian Isa. Macam-macam lagi lah yang dia sebut. Yang kita kata ini telah bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan di dalam website mereka, kalau kita tengok, the imamate is a rank that is higher than messengership, meaning that an imam is actually at a higher rank than all the prophets and messengers, as was stated in the will. The 12 successors after the prophet were all imams. Sahabat-sahabat, kita boleh tengok dalam video-video mereka, mereka menghina para Nabi SAW. Kita bagi satu contoh. Dan terdapat kisah di mana Nabi Daud telah menginginkan berhajat terhadap isteri orang. Dan kisah ini dijelaskan dengan jelas di dalam Taurat, di mana Nabi Daud AS telah melihat keluar dari tingkap istananya dan mendapati seorang wanita yang bernama Bathsheba sedang mandi, dan beliau serta-merta berhajat dan ingin kepada wanita tersebut. Dan beliau telah memanggil pengawalnya untuk membawa Bathsheba ni kepadanya, walaupun beliau sedia tahu bahawa wanita ini telah pun berkahwin dengan seorang tenteranya yang bernama Uriah. Ketika Uriah kembali daripada medan pertempuran, Bathsheba telah pun hamil akibat ditiduri Nabi Daud. Umat Islam tentunya akan mengatakan kisah ini adalah satu rekaan, satu benda yang dipalsukan oleh kaum Yahudi. Itu salah satu daripada banyaknya fitnah-fitnah mereka, bahkan kebiadaban mereka terhadap para Nabi. Yang ketiga, masalah besar mereka ialah Imam Mahdi mereka ni sangat jahat. Bahkan sangat serupa dengan Dajjal. Bagi agama Ahmadi ni, agama Islam dan umat Islam adalah musuh utama Mahdi. Maka Mahdi akan datang untuk membalas dendam ke atas umat Islam. Maksudnya, Mahdi nanti datang ni, dia akan memusuhi kita lah. Sebab kita kata kita adalah Muslim, mukmin yang sebenar-benarnya. Dan ini adalah penyelewengan yang cukup jahat. Alhamdulillah, sidang penonton, di dalam hadis-hadis keluarga suci Nabi SAW ataupun Ahlul Bait SAW, kita temui musuh yang berbeza dari apa yang telah dinyatakan oleh saudara Bukhari. Yang mana saudara Bukhari telah membentangkan keterangan tentang musuh-musuh Imam Al-Mahdi yang utama kononnya daripada perspektif kitab-kitab dunia Sunni. Tetapi daripada hadis-hadis Ahlul Bait dan daripada Nabi SAW yang hadis-hadis disipat oleh keluarga Rasulullah, kita dapati bahawa musuh utama dan fokus utama Imam Al-Mahdi AS dan Al-Qaim AS adalah umat Islam itu sendiri. Musuh. Hadis-hadis keluarga suci Nabi SAW menyatakan bahawa Imam Al-Mahdi akan membalas dendam terlebih dahulu. Imam Mahdi akan membalas dendam terlebih dahulu ke atas umat Islam. Bermakna tindakan pertama Imam Al-Mahdi adalah ke atas umat Islam. Kerana apa yang umat Islam telah lakukan selama lebih 1000 tahun, iaitu mereka ini telah kekal berdiam diri dan menyokong para penzalim yang menjadi untuk menjadi para pemerintah mereka, di mana para pemerintah yang zalim ini telah menyembah dan
keluarga Imam Al-Mahdi. Sejak daripada Imam Ali AS yang penindasan Fatimah Zahra, Imam Hasan AS yang diracun, Imam Hussein AS yang dengan kejam di Karbala, diikuti setiap imam sehinggalah imam ke-11 iaitu Imam Hasan Al-Askari alaihissalam, iaitu bapa kepada Imam Al-Mahdi. Senang penuntut, Perdana Menteri, Agung, Sultan, Raja dan para ulama, semuanya ini bukan perlantikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tentulah bukan khalifah Allah. Mereka semua ini tidak akan meraihkan Imam Al-Mahdi dan dengan rela hati menyerahkan kuasa mereka kepada Imam Al-Mahdi. Para ulama Islam pula dinyatakan dalam banyak hadis-hadis merupakan sejahat-jahat makhluk di bawah lindungan langit. Ya, benar. Dan mereka adalah musuh utama, musuh yang paling utama menentang Imam Al-Mahdi AS. Ulama Sidang penuntun, Imam Al-Mahdi AS dijanjikan datang membawa kitab, syariat dan agama yang baru, Islam yang baru. Sahabat-sahabat yang kita tengok tadi, mereka ni anggap bahawa umat Islam hari ni sudah tidak beragama. Bahkan Islam kita ni dah tak tulen. Islam mereka saja yang tulen, dan kita ni telah sesat lebih daripada 1000 tahun yang lepas. Semua tokoh-tokoh agama kita, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita tak ada guna. Yang itulah yang kita tengok daripada video tadi. Jadi sahabat-sahabat, alhamdulillah juga pihak kerajaan telah ambil tindakan dalam bab ni, apatah lagi setelah Dr. Naim, Menteri Agama sendiri, dia telah bekerjasama dengan PDRM bagi membanteras mereka ni. Menteri KDN juga baru ni saya baca seakhbar mengatakan bahawa ambil perhatian terhadap isu ni. Jadi itu alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pun begitu sahabat-sahabat, saya ingin pesan kepada kita semua untuk kita terus menerus memperhatikan diri kita, perhatikan anak-anak kita. Kadang-kadang syaitan ini dia membelit bukan secara terus, tetapi sedikit demi sedikit. Kita bimbang. Mungkin pada kita, anak-anak kita baik-baik saja. Tetapi kita tak tahu apa yang mereka tonton di TikTok, apa yang mereka tonton di media-media sosial yang lain. Kita tak tahu. Oleh sebab tu saya cadang kepada anda untuk kita upgrade ilmu kita, upgrade ilmu anak-anak kita. Ini buku Sahih Al-Bukhari. Dapatkan buku Sahih Al-Bukhari. Jadikan ia sebagai bahan bacaan biasa di rumah-rumah kita. Ini yang kita sebut, yang kita duk kempen selalu ni, ini adalah kata-kata Nabi Muhammad SAW yang sebenar-benarnya tanpa ada sebarang penyelewengan. Membacanya akan membuatkan hati kita lebih dekat dengan Nabi SAW, lebih faham agama serta lebih faham tentang peranan wahyu dalam kehidupan Muslim. Saya letakkan ni dekat bahagian description. Kita berharap umat Islam khususnya di Malaysia ni dapat diselamatkan daripada ajaran-ajaran sesat, batiniah dan seumpama dengannya seperti yang kita tonton tadi. Moga-moga akhirnya kita dapat hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman dan dibangkitkan di hadapan Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala sahabat, terima kasih banyak jika anda telah menonton. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga dapat manfaat yang sama. Kalau anda nak support projek kita, projek Merdeka Umat dengan Ilmu, tekan butang super thanks yang ada di bawah. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.